Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, apa khabar semua? Baik, Ustaz harap masing-masing masih lagi dalam keadaan sihat dan kita pun dah nak menjelang Ramadan Al-Mubarak yang akan berlangsung dalam satu hari sahaja lagi. Baik, yang mana hari ini kita nak teruskan lagi tentang bab yang kelima berkenaan dengan konsep pengeluaran dalam ekonomi Islam. Yang mana kita pernah cerita sebelum ni, kita nak tekankan dalam ekonomi Islam ada beberapa perkara, iaitu cara mengeluarkan sesuatu barangan dan perkhidmatan, cara menggunakan sesuatu barangan dan perkhidmatan, dan juga cara pengagihan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Maka ini teras yang pertama dalam ekonomi Islam. Alright, yang mana kajian kita ataupun pembelajaran kita lebih mengisar tentang kita nak fahamkan definisi pengeluaran itu apa, objektif pengeluaran, kepentingan pengeluaran, konsep barangan dan perkhidmatan, juga berkenaan dengan faktor-faktor pengeluaran. Okey. Yang mana bila kita sebut tentang pengeluaran dalam ekonomi Islam, pengeluaran ini bermaksud adalah satu usaha mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang terdapat di dalam pelbagai kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham, yang mana kita pun dah cerita sebelum ni, bahawa semua perkara, semua barangan, semua harta yang ada dalam dunia ini, semuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, sebagai khalifah, cuma kita dibolehkan sebagai pemegang amanah sahaja. Kita menggunakan segala apa rezeki yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita keluarkan suatu barangan dan perkhidmatan daripada rezeki yang telah Allah Ta'ala bagi. Maka kita akan wujudkan satu bekalan barangan dan perkhidmatan bagi yang memerlukan. For sure. Contoh, Allah Ta'ala kurniakan kita dengan tumbuh-tumbuhan, Allah Ta'ala kurniakan kita dengan pokok, maka daripada situ kita boleh produce sesuatu barangan. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita rezeki, ada kereta, maka mungkin kita boleh produce sesuatu perkhidmatan, kita buat Grab dan sebagainya. Manakala dari sudut konvensional, David memberitahu kepada kita pengeluaran adalah tindakan mengubah faktor-faktor pengeluaran kepada barangan serta perkhidmatan yang akan digunakan untuk tujuan penggunaan dan pelaburan. Kita sedia maklum bahawa 4 faktor pengeluaran itu menurut David dalam ekonomi konvensional juga bertepatan juga, kita tak ada masalah boleh ambil benda ni dalam ekonomi Islam. Apa kata David? Yang mana 4 faktor pengeluaran itu, daripada 4 faktor pengeluaran, buruh, tanah, modal, usahawan, maka kita producekan sesuatu barangan ataupun perkhidmatan. Manakala M.A. Manan dari sudut ekonomi Islam mengatakan adalah kita mengeluarkan utility, yang mana ataupun penciptaan utility dengan menjadikan sesuatu benda itu berguna dan boleh memberi perkhidmatan kepada manusia. Itu takrifan pengeluaran. Dalam bahasa yang mudahnya, kita nak kata pengeluaran ini kita produce sesuatu barangan ataupun kita produce sesuatu perkhidmatan daripada apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Manakala objektif pengeluaran, kita boleh bahagikan sedikit sebanyak objektif pengeluaran ini dari sudut ekonomi Islam dan apa persamaan antara ekonomi Islam dan konvensional. Maka kita tengok yang pertama dulu, yang warna biru tu, yang mana objektif pengeluaran yang berkongsi sama antara ekonomi Islam dan konvensional. Kenapa kita perlu mengeluarkan sesuatu barangan dan perkhidmatan? Yang pertama, untuk pembangunan ekonomi dan harta merupakan sumber kepada kesejahteraan. So, untuk kita menghasilkan barangan dan perkhidmatan, tujuan dia adalah untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, untuk menyediakan keperluan bagi masa akan datang. Sebab itulah kita produce barangan, sebab itulah kita produce perkhidmatan. Untuk keperluan-keperluan kita daripada semasa ke semasa. Manakala khusus bagi ekonomi Islam yang tak ada dalam ekonomi konvensional, membincangkan tentang objektif pengeluaran. Yang pertama, untuk meningkatkan kekayaan dan kepuasan manusia ini, yang mana kita sedia maklum, apa sahaja nafsu manusia ini, kehendak manusia ini tidak terbatas, tapi kita cuba dah tingkatkan. Bukan bermaksud ekonomi Islam ini kita tak boleh kaya, tak boleh buat sesuatu, tak.
Islam juga membenarkan sedemikian. Tetapi yang paling penting, matlamat terakhir dalam kita produce barangan ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai syafaat dan keredaan Allah serta al-falah. Maka kalau kita sebagai seorang peniaga, sebagai contoh, kita usahawan, kita produce sesuatu barangan, kita produce makanan. Yang dari sudut konvensional, betul. Kenapa kita produce barangan? Sebab kita nak membangunkan ekonomi, kita nak meningkatkan kepuasan manusia apa semua. Tetapi dari sudut Islam dia, kita produce barangan itu untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Dan kita juga pernah belajar pada sebelum ini, yang mana apa sahaja barangan dan perkhidmatan yang kita buat dalam ekonomi Islam, dia boleh menjadi suatu ibadah. Ataupun kita buat Grab sebagai contoh, sebagai satu servis, perkhidmatan yang kita berikan. Maka kita buat Grab tu, ya untuk membangunkan ekonomi, untuk meningkatkan kepuasan manusia dan sebagainya dari sudut objektif biasa. Tetapi matlamat kita yang terakhir, kita buat perkhidmatan sedemikian adalah sebagai satu perkara ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak ni? Baik, kalau secara terperinci pula, MN Siddiqui pernah mengatakan objektif pengeluaran dalam ekonomi Islam yang khusus berkenaan dengan ekonomi Islam antara lain adalah yang pertama, kita perlu menyediakan keperluan sendiri dan juga keperluan secara sederhana, dan juga untuk memenuhi keperluan tanggungan siapa sahaja yang ada di sekitar kita. Sebab itulah kita produce barangan dan perkhidmatan. Selain daripada itu, sebagai persediaan pada masa hadapan, juga untuk peruntukan kepada generasi akan datang. Kita sedia maklum, ada sumber-sumber yang boleh berubah dan ada sumber-sumber yang tak boleh berubah, yang tidak boleh diperbaharui. Maka yang tidak boleh diperbaharui sumber-sumber tersebut adalah terhad. Maka kita perlu sediakan juga untuk generasi akan datang. Dan selain daripada itu, akhirnya, kenapa kita menyediakan barangan dan perkhidmatan dalam Islam? Sebagai khidmat sosial serta sumbangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ingat berperang sahaja satu kaedah jihad di jalan Allah Ta'ala. Tak. Sebenarnya kita menjalankan kegiatan ekonomi itu juga adalah sebagai satu jihad. Sebab itulah kita pernah tengok dalam tokoh ekonomi Malaysia, dia pernah memberitahu kepada kita yang mana bisnes itu adalah suatu jihad. Yang mana Tan Sri Ali Hashim, almarhum Tan Sri Ali Hashim beritahu kepada kita, bisnes itu adalah satu jihad kerana apa? Itulah khidmat sosial yang kita boleh berikan kepada masyarakat. Okey. Maka kepentingan pengeluaran. Kenapa kita perlu mewujudkan sesuatu jalinan pengeluaran? Dari sudut ekonomi Islam, yang mana Allah Ta'ala dah bagi tahu, Allah sediakan bumi ini mudah bagi kita, maka kita boleh olah segala sumber-sumber bumi ini. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi tahu, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Maka dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Famshu fi manaqibiha, maka berjalanlah kamu pada setiap penjuru-penjuru bumi. Wa qulu mir rizqih, dan makanlah sebahagian daripada rezekinya. Maka sebab itulah manusia ini Allah Ta'ala lantik sebagai khalifah. Sebab manusia yang boleh mengolah sumber-sumber alam ini. Yang mana makhluk-makhluk lain, baik dinosaur ke apa semua, dia tak boleh olah sumber alam. Sebab apa? Mereka bukan khalifah. Selain daripada itu, dari sudut konvensional, yang mana kita mengeluarkan barangan dan perkhidmatan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga untuk kita mencorakkan penggunaan sumber secara cekap bagi mengimbangi sumber manusia, bagi mengimbangi sumber yang sedia ada dengan kehendak manusia. Maka kehendak manusia ni tak terbatas. Dia nak benda bertambah. Macam korang sebagai contoh, hari ni dah beli telefon dah. Setahun kemudian korang rasa nak beli telefon yang baru, yang lebih latest, yang lebih canggih. Sebab nafsu kita ataupun kehendak kita ni tak terbatas. Maka sebagai kita nak cuba gunakan sumber yang sedia ada, kita nak cuba seimbangkan apa yang manusia nak. Okey? Dan juga bila kita kata tentang pengeluaran barangan dan perkhidmatan, kita juga perlu faham apa yang dimaksudkan dengan barangan dan perkhidmatan itu sendiri. Yang mana konsep barangan dan perkhidmatan dia ada satu bab yang khusus dekat dalam buku. Tapi dalam slide ni, Ustaz terus go through sahaja secara langsung, yang mana barangan dan perkhidmatan dari sudut ekonomi Islam,
Yang mana dimaksudkan barangan dan perkhidmatan meliputi barangan ekonomi dan juga barangan kerohanian. Apa sahaja barangan, barangan tersebut mestilah ada kaitan dengan ekonomi dan ada kaitan dengan kerohanian. Barulah disebut sebagai barangan dalam ekonomi Islam. Maksud dia apa? Sebagai contoh, kita ada air. Air macam sedap je. So, kita ada air. Dari sudut ekonominya, ya, kita jual air ni. Air ni untuk apa? Untuk hilangkan dahaga. Tetapi dari sudut kerohanian, bila mana kita minum air ini, dahaga itu hilang, maka kita dapat meneruskan aktiviti kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam memandang semua barang tersebut ada manfaat di sebalik dia. Maka ada hal-hal rohani yang kita boleh kaitkan. Itu yang dinamakan sebagai barangan dan perkhidmatan. Korang bawa lah apa, buat Grab ke apa semua ke. Ya, bila korang buat Grab, secara umumnya dia dapat memudahkan orang lain. Kita dapat bantu orang lain. Tapi pada masa yang sama, kerohanian dia apa? Allah Ta'ala kata kita perlu Rasulullah kata kita perlu memudahkan orang dan jangan menyusahkan orang. Nampak tak? Apa sahaja barangan dan perkhidmatan yang kita buat, bila mana kita dapat merungkai kerohanian dia, maka dia termaktub dalam konsep barangan dan perkhidmatan ekonomi Islam. Manakala Munzir Khaf, dia beritahu kepada kita, barangan-barangan dalam Islam ini, dia mesti termaktub dengan dua perkara. Pertama, barangan tersebut adalah barangan tayyibat. Barangan itu mesti baik. Yang dinamakan tayyibat ini barangan-barangan yang baik. Kalau barangan tersebut tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan kepada masyarakat, maka kita tak iktiraf benda itu sebagai suatu barangan. Yang mana contohlah, ada orang jual tai hidung kan. Dia kumpul tai hidung apa semua, lepas tu dia nak jual. Ada kebaikan tak dekat situ? Tak ada kebaikan. Maka dia bukanlah satu barangan yang baik. Ataupun ada orang jual dadah, jual arak. Adakah kebaikan dekat situ? Bila mana tak ada kebaikan, maka kita tidak iktiraf itu sebagai suatu barangan. Walaupun konvensional kata, mudah saja. Dalam konvensional, barangan itu adalah benda yang ada nilai. Memang dadah ada nilai, arak ada nilai, tetapi dalam Islam kita tak iktiraf itu sebagai suatu barangan kerana apa? Tidak tayyibat, tidak baik. Dan selain daripada itu, menurut Munzir Khaf juga, barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi Islam ini merupakan satu ar-rizq, iaitu anugerah ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-rizq ini maksudnya rezeki daripada Allah Taala yang kita boleh olahkan. Allah Ta'ala anugerahkan kita duit ataupun harta sebagai contoh. Kita boleh olahkan. Kita ternak binatang ke, kita menjalankan perniagaan, maka itu adalah ar-rizq. Boleh faham Seterusnya, bila kita nak menceritakan tentang barangan dan perkhidmatan, jenis-jenis barangan dan perkhidmatan mestilah berasaskan kepada matlamat pengguna Islam itu sendiri. Dan normal, setiap manusia ni, apa yang dia nakkan, benda itu berbeza-beza. Maka perlu faham matlamat pengguna Islam itu sendiri. Yang pertama, kalau kita nak gunakan barangan dan perkhidmatan, mesti memenuhi keperluan hidup berdasarkan konsep bersederhana. Islam ini ajar kita supaya bersederhana, jangan terlampau membazir dan jangan terlampau boros. Selain daripada itu, jangan terlampau membazir dan jangan terlampau kedekut. Yang kedua, mesti menghindari diri kita daripada menggunakan barangan serta perkhidmatan yang ditegah. Barangan yang telah jelas haram dalam Islam. Khinzir sebagai contoh satu barangan. Kau olah lah macam mana pun, dia tetap khinzir, maka dia tetap haram. Ataupun perkhidmatan. Buat perkhidmatan seks sebagai contoh. Dah ada orang buat lah apalah semua. Call girl lah apalah semua. Maka itu tidak termaktub sebagai satu perkhidmatan yang sah dalam Islam. Selain daripada itu, penggunaan barangan dan perkhidmatan mestilah kita jauhi sifat-sifat boros. Kadang-kadang kita perlu bersyukur. Ada barangan-barangan dekat Malaysia ni, barangan tersebut terlalu murah. Tapi janganlah kita terlampau boros, beli, membazir dan sebagainya. Contoh paling mudah, air. Alhamdulillah, kita dekat Malaysia ni, Allah Ta'ala anugerahkan kita negara yang sentiasa hujan. Maka, bila mana banyak air, banyak sumber air, kita dapat air itu dengan sangat-sangat murah dan mudah. Tapi janganlah kita sampai terlalu membazir. Kadang-kadang pelajar, ustaz pun pelik. Dapat air mineral ke apa semua, minum setengah je.
setengah lagi tah mana ditinggalkan. Walhal itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau korang compare dengan negara-negara lain dekat Afrika ke negara yang kurang hujan, mereka rasa setiap titis air mineral itu sangat-sangat berharga. Maka yang keempat, kita juga perlu mensyukuri nikmat penggunaan serta perkhidmatan yang telah Allah Ta'ala anugerahkan, dan kita jadikan nikmat tersebut untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia dan akhirat. Contoh yang tadi, air tu tadi, maka kita perlu bersyukur. Alhamdulillah dapatlah air, walaupun air mineral ke, kita bersyukur. Lepas tu Allah Ta'ala upgrade pula, dapat air oren ni tadi, maka kita perlu bersyukur juga. Apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita perlu bersyukur. Dan kita jadikan nikmat tersebut sebagai satu wadah, sebagai satu langkah untuk kita mendapat keredaan Allah. Bagaimana? Maka kita dah minum air, kita rasa kita dah hilang dahaga, maka kita teruskan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah doa selepas makan, Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang Alhamdulillahillazi at'amana, yang telah memberikan kami makanan, wasaqana, yang telah memberikan kami minuman, waja'alhu lana minal muslimin, dan jadikan kami daripada golongan orang-orang Islam. Kita bersyukur atas 3 benda. Allah Ta'ala beri kita makan, Allah Ta'ala beri kita minuman, dan Allah Ta'ala letakkan kita di kalangan orang-orang Islam. Itu dia. Bila kita dapat sesuatu rezeki, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita olah rezeki tersebut menjadi sesuatu perkara yang boleh kita dapatkan keredaan Allah. Kita beribadah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, setelah matlamat penggunaan itu dah dipastikan, yang tadi yang ni kita dah faham semua perkara-perkara ini, maka barulah kita seseorang pengguna Islam perlu atur pilihan dia. Kita dah faham yang mana kita tidak boleh membazir, kita mesti gunakan dengan secara sederhana, kita tak boleh menggunakan barangan dan perkhidmatan yang ditegah oleh Allah Ta'ala, kita mesti syukur dengan nikmat Allah. Maka bila mana kita nak menggunakan suatu barangan dan perkhidmatan, mestilah ikut hierarki yang telah ditetapkan. Dan Ustaz percaya, kita dah cerita benda ni dalam kelas, yang mana barangan dan perkhidmatan yang kita atur paling basic, yang paling utama kita perlu dahulukan adalah barangan-barangan daruriyat, barangan-barangan keperluan asas. Apa dia? Barangan-barangan daruriyat ni kalau tak ada, kita boleh mati. Barangan-barangan yang mana dia akan membantu kita untuk menjaga agama, dapat membantu kita menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga maruah dan menjaga harta. Itu semua adalah barangan-barangan daruriyat. Sebagai contoh, kita perlu beli rumah. Kalau kita perlu beli rumah, sebab apa? Dengan rumah, kita boleh menjaga nyawa, kita tak kena kesejukan. Dengan kita membeli rumah, kita boleh menjaga harta kita, tak adalah harta kita bersepah. Dengan adanya rumah, kita boleh menjaga maruah kita, tak adalah terdedah sana sini. Maka itu yang perlu diutamakan berbanding dengan perkara-perkara lain. Maka bila kita nak beli suatu barangan, nak beli suatu perkhidmatan, ini kadang-kadang pelajar dia jadi, bukan pelajar lah, generasi sekarang, dia ada pilihan sama ada rumah atau kereta. Kebanyakan generasi sekarang, oh kereta lu Ustaz, kereta tu lebih penting apa semua. Tapi betul, kereta tu penting. Tiba-tiba kau keluar terus H, kereta H apa semua. Walhal kereta tu kita kena tengok sama ada dia dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik ataupun tidak. Yes, mungkin kereta tu dapat membantu kita travel apa semua, tetapi yang lebih utama adalah rumah. Bukanlah maksud nak kau ada banglo 5 tingkat lah apa semua, tak. At least kita dapat memenuhi keperluan asas kita. Dah selesai barangan-barangan daruriyat, maka upgrade barangan-barangan hajiat. Barangan yang dapat memudahkan kita, yang dapat menjamin keselesaan kita, itu hajiat. Manakala yang tertinggi adalah barangan-barangan kamaliat ataupun barangan-barangan mewah. Sebahagian buku dia bagi tahu barangan kamaliat ni nama lainnya adalah tahsiniyat. Maka kita nak menggunakan barangan dan perkhidmatan, mestilah ikut hierarki ini. Keperluan manusia paling basic adalah daruriyat, kemudian hajiat, kemudian kamaliat. Kalau tak ada barangan kamaliat, kita boleh hidup tak? Boleh hidup, dia tak efek apa-apa. Manakala hajiat, kalau tak ada, kita rasa susah. Tapi yang paling penting daruriyat. Kalau tak ada, kita boleh mati. Okay? Alright, dan faktor-faktor pengeluaran.
Bila kita sebut tentang nak produce sesuatu barangan dan perkhidmatan, kita berlandaskan 4 faktor pengeluaran ini. Tanah yang mana merupakan faktor bagi aset fizikal, apa sahaja yang berkaitan dengan tanah, kita boleh olah, hasilkan barangan, hasilkan perkhidmatan. Contoh tanah, kita ada tanah, daripada tanah tu kita boleh ternak binatang, kita boleh cucuk tanam, daripada tanah kita boleh buat rumah, jadikan sewa, macam-macam lah. Kemudian selain daripada tu, buruh ataupun pekerja. Kita ada pekerja kita boleh produce, suruh pekerja kita menghasilkan perkhidmatan, menghasilkan sesuatu barangan, ataupun kita ada modal. Maka bila kita ada modal, barulah boleh untuk kita menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Kita boleh laburkan modal tersebut. Dan yang keempat adalah usahawan. Usahawan adalah kita sendiri yang nak menghasilkan barangan dan perkhidmatan tersebut. Baik. Dalam faktor-faktor pengeluaran ada 4 semua sekali. Cuma dalam faktor-faktor pengeluaran menurut ekonomi Islam, kadang-kadang dia cuma mention 3 sahaja. Tanah, modal, kemudian buruh dan usahawan tu disekalikan. Sebab apa? Buruh dan usahawan ini berkongsi perkara yang sama, iaitu manusia. Islam, dia tidak double standard. Kau buruh, kau low class, kau usahawan, kau high class, tak. Islam tak ada double standard sedemikian. Sebab itulah kadang-kadang sebahagian ulama Islam menggabungkan buruh dan usahawan ini sebagai satu faktor. Kerana apa? Dua-dua ini adalah manusia, cuma tanggungjawab mereka sahaja yang berbeza. Usahawan dia produce, dia menghasilkan peluang pekerjaan, manakala buruh adalah orang yang menjalankan pekerjaan tersebut. Itu sahaja perbezaan ni. Maka sebagai kesimpulan, bila kita faham tentang konsep-konsep pengeluaran barangan dan perkhidmatan ini, kita perlu tahu bahawa pengeluaran merupakan aktiviti ekonomi yang penting, sama seperti penggunaan dan juga pengagihan itu tadi, yang mana penggunaan juga merupakan pengeluaran juga merupakan asas kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Kalau tak ada pengeluaran, maka ekonomi kita akan menguncup. Dan kalau tak ada pengeluaran, maka kita tidak dapat melakukan kebajikan kepada masyarakat. Dan juga kehendak-kehendak manusia ini tidak terbatas, kita perlu faham. Tetapi kita perlu kawal kehendak-kehendak manusia ini dengan menentukan proses-proses pengeluaran. Manusia ni, kalau nak sesuatu, rasanya semua benda dia nak benda tu boleh terbang lah, apalah, semua benda tu nak secepat mungkin. Dia nak benda tu sangat-sangat efektif. Tetapi kita kehendak manusia ni kita tak dapat penuhi 100%. Cuma sekurang-kurangnya kita keluarkan sesuatu barangan ataupun perkhidmatan yang dapat memuaskan hati manusia walaupun sedikit, dah alhamdulillah. Okey. Seterusnya, faktor-faktor pengeluaran sepatutnya dimanipulasi dengan baik. Yang 4 faktor pengeluaran ataupun ekonomi Islam kata 3 faktor pengeluaran tersebut, kita perlu manipulasi dengan baik. Kita perlu hasilkan suatu barangan dan perkhidmatan yang baik. Maka daripada situlah munculnya aktiviti penggunaan yang sederhana, yang seimbang dalam semua aktiviti-aktiviti ekonomi mengikut tahap dia, daruriyat, hajiat dan kamaliat ataupun tahsiniyat. Maka Ustaz rasa cukup setakat itu dahulu. Maka kita akan jumpa dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.